Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semoga damai sejahtera dari Allah terus menaungi saudari dimanapun Anda berada. 主爱的弟兄姐妹，但愿上帝的平安能够领导你们、扶持你们，无论你们在何处。 Situasi PSBB Jakarta yang ditambah 2 minggu lagi sampai 10 Oktober membuat kita semua seperti dipermainkan. 居家令在也曾再延续2个礼拜，使我们好像觉得被捉弄了。 Gereja yang sudah berjibaku, rapat, berpikir mengenai kebaktian hibrid, semua jam dipakai untuk mikirin protokol, akhirnya seolah-olah hilang. 教会其实费尽心思在那里开会，关于要再次举行那个实体的敬拜，而所有的卫生程序就好像是徒劳无功。 Seolah-olah semua proses yang sudah kita coba upayakan itu raib karena kita mesti balik lagi ibadah virtual. 好像觉得是一切都是枉然，因为我们要再次在网上敬拜。 Bagi saya kondisi ini sebenarnya mau menguji iman kita akan kehadiran Allah. 其实我觉得这些都是要考验我们的信心，就是到底神的是不是与我们同在。 Nah, untuk konteks kebaktian minggu, mungkin saja banyak dari kita yang bergumul untuk menikmati dan mengalami kehadiran Allah. 不错，现在的情况之下，我们有时候也是怀疑如何去享受上帝的同在。 Kita bergumul karena kita sulit fokus kebaktian pada saat di rumah. Khususnya juga buat saudari kita, adik-adik kita sekolah minggu, remaja maupun rekan-rekan pemuda-pemudi. 因为现在在网上敬拜，就是在家里，所以我们很难全神关注。特别也是那些主日学的儿童们，还有那些少年团契、青年团契也是如此。 Karena suasana yang berbeda, akhirnya kita merasa kita susah untuk kebaktian. Sehingga kita kayak terkecoh dengan perasaan kita, Tuhan itu ada atau tidak ada dalam kebaktian. 因为是不同的氛围，所以在敬拜的时候，我们就会在那里质疑上帝到底是不是在我们中间呢？ Akhirnya ada sebagian daripada kita yang merasa nggak bisa kebaktian. 所以有些人觉得我不能够再敬拜了。 Mungkin ada juga jangan-jangan keluarga yang karena sudah sama-sama terus di rumah, akhirnya malah terjadi konflik. 可能有些家庭成员常常聚在一起，反而就变成有那个冲突了。 Akhirnya nggak bisa saling memaafkan dan mau kebaktian sama-sama, wah makin males. 最后呢，他们都不能够彼此的原谅，要一起在网上做敬拜，觉得非常艰难。 Nah, saudara yang terkasih, iman dan penghayatan rohani kita akan firman, akan pembinaan-pembinaan yang pernah kita terima, semuanya itu diuji pada saat ini. 所以这个时候，我们的信心和我们从教会里所被装备，在灵命里成长，一切都受到严峻的考验。 Jadi sebenarnya situasi sekarang ini mengajak kita untuk ekstra waspada secara kerohanian. 所以其实这种情况是要我们更加的谨慎，在我们灵命方面。 Jadi jangan cuma waspada akan isu kesehatan, isu relasi, tetapi waspada atas celah diri kita yang bisa dimanfaatkan oleh si jahat. 所以我们不要只是专注于我们的家庭关系。 我们的敬拜生活，反而我们也是要专注于可能我们有弱点，让那个恶者能够攻击我们。 Kita perlu waspada terhadap celah-celah di dalam diri kita yang bisa kemudian membuat kita meragukan janji penyertaan Tuhan. 所以我们要谨慎我们自己的弱点，不要让恶者趁虚有弱，而在那里怀疑上帝是不是怀疑我同在呢？ Nah, celah-celah di dalam diri itu bisa dipakai oleh kuasa kegelapan, oleh kuasa jahat supaya kita turun kerohaniannya. 所以那个恶者就会用我们的那个弱点来使我们的信心能够退后。 Oleh karena itu kita harus ekstra waspada bukan cuma untuk urusan-urusan yang kelihatan tetapi yang tidak kelihatan, yaitu kerohanian kita dalam hal ini adalah urusan beribadah di dalam kebaktian. 所以我们不要只是专注于外在我们肉眼能够看见的，也是要关注于我们灵命方面的。 Karena momen persiapan dan pelaksanaan ibadah sesungguhnya mengandung peperangan rohani. 其实，当我们准备要敬拜的时候，也是包含一个属灵的征战。
Nah, aspek peperangan rohani di dalam konteks pelaksanaan dan persiapan ibadah kita tidak sadari karena kita tinggal di perkotaan. 有时候我们没有觉悟到，在敬拜方面，我们也会面对那个属灵的征战。因为我们是住在大城市里。 Kemudian peperangan rohani tidak kita anggap nyata karena kita kebanyakan dicekoki dengan pengajaran doktrin yang pentingkan intelektual rohani. 而且属灵征战常常我们觉得是不现实的一回事，因为我们常常太专注于什么呢？就是关于教义、知识上方面的教育。 Akibatnya kita tidak punya sense of urgency, khususnya ketika kita ditipu oleh si kuasa si jahat. 所以有时候我们没有那个紧迫感，特别是当那个恶者在那里欺骗我们，让我们上当。 Sekali lagi, semua konteks tadi membuat kita tidak punya sense of urgency atas realita musuh, yaitu kuasa si jahat. 再一次，这种情况之下，使我们没有觉悟到，其实我们的仇敌魔鬼是实在存在的。 Nah, episode Injil Markus pasal 5 yang mendasari perenungan kita akan menunjukkan peperangan rohani dengan si jahat menjadi sebuah kenyataan kehidupan para murid Kristus. 现在我们要读一段经文呢，是取自马可福音第5章。从这段经文，我们就看见，其实主耶稣的门徒也要面对一场的属灵征战。 Yang saya mau soroti adalah dampak dari seorang yang sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan Yesus. 我要强调的就是那个人，他遇见主耶稣之后所发生在他身上的影响。 Dampak itulah yang mengajarkan kita esensi pengutusan di akhir kebaktian. 就是这种影响力，就带给我们为什么在崇拜耶稣之前有这个差传的持续呢？ Saya akan membacakan Injil Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20 hanya dalam bahasa Indonesia. 牧师会用英语文单读马可福音第5章第1到第20节。 Sebelum kita merenungkan, mari kita tundukkan kepala, kita mohon pimpinan Roh Tuhan. 让我们先低头祷告，求圣灵的指引。 Hanya kepadamu, ya Allah Bapa Surgawi, kami memohon. 只有在天上的父，我们向你仰望。 Bukakanlah rahasia firman-Mu supaya kami boleh menghidupinya. 求你让你的奥秘使我们能够明白，让我们能够成为生活指引。 Tolong kami ketika kami membaca, kami boleh diajak untuk semakin mencintai Tuhan Yesus Kristus. 求你帮助我们，当我们在这里学习你的话语，使我们越来越爱主耶稣。 Karena Engkaulah Tuhan yang berkuasa dan Engkau Tuhan yang penuh kasih. 因为你是全能的上帝，而且你是充满爱的上帝。 Dan terlebih lagi Engkau adalah Tuhan yang begitu sabar terhadap kami anak-anak-Mu. 而且你是对你的儿女们是何等的长久忍耐。 Terima kasih Engkau tidak pernah meninggalkan kami meskipun kami suka merasa seperti itu. 感谢主，你从未离弃我们，虽然有时候我们感觉到你不与我们同在。 Tuhan tolong jaga perasaan kami sehingga kami tidak tertipu oleh tipu muslihat si jahat. 主啊，求你能够保守我们的心思意念，让我们不要受那恶者的欺骗。 Kiranya Roh Kudus Engkau membukakan telinga, pikiran dan seluruh hati kami. 但愿圣灵能够打开我们的心思意念， Sehingga kami menyimak apa yang Engkau sampaikan dalam kitab suci ini dan juga dapat melakukannya dalam hidup kami. 使我们能够明白你的真理，而且把它活出来。 Terima kasih ya Allah, dengar seru doa kami. 感谢你，天父， Dalam nama Yesus kami berdoa. 听我们的呼求，奉耶稣基督圣名，我们这样求，阿门。 Amin. Markus 5 ayat 1 demikian firman Tuhan. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah orang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena ia sudah sering dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu.
Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya. Tetapi Yesus berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Jemaat Tuhan, kisah ini patut direnungkan dalam kaitan dengan ibadah karena kita menyaksikan tindakan sujud menyembah. 主爱的弟兄姐妹，这一段我们应该把它联想与敬拜有关的，因为我们看见在这里那个人就是服务敬拜。 Nah, ayat 2-5 beritahu kita orang tersebut yang tanpa nama dibelenggu oleh kuasa si jahat. 我们看见第2到第5节，这个人没有记名字，他是被恶权力所控制， Dia tinggal sendirian di kuburan, bahkan melukai dirinya sendiri dengan batu. 他一个人住在坟墓里，而且用石头打伤自己。 Jadi hidupnya penuh dengan penderitaan fisik, psikis, sosial, dan juga secara spiritual. 所以他的生命是充满痛苦的，无论在身心灵方面。 Tapi perjumpaannya dengan Yesus mengubah dirinya, bahkan menjadikannya pemberita kabar baik Yesus Kristus. 但是他遇见主之后，就有很大的改变，而且他也将主耶稣的好消息传讲出去。 Dia memberitakan kesaksian kepada orang-orang sekampungnya mengenai apa yang Yesus lakukan. 他对在他乡下的人，就是见证主耶稣为他所做的一切。 Ia taat, ia tunduk pada perintah Yesus di ayat 18 dan 19. 他顺服于主耶稣的命令，就是在18、19两节所记载的。 Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus berkata, "Pulanglah, beritakanlah." 所以的弟兄姐妹，耶稣叫他说：“你回去吧，而且将这些事告诉他们。” Dan orang yang tanpa nama ini kemudian dia lakukan apa yang Yesus perintahkan dan dia beritakan perbuatan Yesus di daerah Dekapolis, daerah orang-orang non-Yahudi. 所以这个无名的人呢，他就是真的按照主耶稣的指示，就将福音传出去，传讲在那个地加波利一带的，其实那是非犹太人的地区。 Dengan begitu nama Tuhan Yesus, karya kuasa otoritas Yesus diberitakan untuk orang non-Yahudi. 所以他就把主耶稣所行的一切，他的权利就传讲给非犹太人。 Itulah alasan kenapa saya mengajak kita merenungkan Markus 5, karena kita pun bukan orang Yahudi. 所以我为什么邀请大家来看这一段？因为我们也是非犹太人。 Tentu yang kedua adalah karena alasan
kita ini sebenarnya setiap kali mempersiapkan dan melaksanakan ibadah, sebenarnya semua itu mengandung peperangan rohani. 而且第二个原因就是，当我们在准备敬拜的时候，也是包含有那个属灵征战。 Kuasa si jahat itu Petrus mengilustrasikan seperti singa yang mengaum akan menelan orang di sekitarnya. 邪恶的势力，使徒彼得曾经说，就好像一个狮子遍地游行，寻找可吞噬的人。 Sehingga Petrus berseru di 1 Petrus 5 ayat 8, sadar, berjaga-jagalah. 所以使徒彼得在那个彼得前书第5章第8节是这样说的：你们要谨守，你们要警醒。 Nah, adanya pengutusan di akhir kebaktian ada kaitannya dengan semua aspek tadi. 在我们敬拜结束之前，我们有那个差传，就是跟刚才我讲的那几方面是有关的。 Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, arti ibadah yang paling basic adalah berjumpa dengan Tuhan. 主爱的弟兄姐妹，敬拜的最基本的那个意义是什么呢？就是与主相会。 Kalau saudara-saudari dan saya betul ketemu Tuhan, berjumpa dengan Tuhan melalui elemen liturgi kebaktian, maka buktinya harus kelihatan. 所以，亲爱的弟兄姐妹，如果你和我按照那个敬拜的程序，真的已经与主见面的话，我们应该表现出在我们的行为上。 Nah, pengutusan adalah titik awal bukti tersebut. 差传就是这些表现的起点。 Nah, bagi saudara-saudari yang tidak sempat mengikuti pembinaan yang lalu, silakan Anda mencari tahu mengenai rekamannya. 弟兄姐妹，如果上个礼拜你没有参加这个网上的讲座会，请大家回去再查看。 Jadi saudara yang terkasih, orang ini berjumpa Yesus. Kita di dalam ibadah, kita juga mau berjumpa dengan Allah. Makanya kita bisa pakai perikop ini untuk merenungkan mengenai pengutusan. 弟兄姐妹，这个人遇见主了，我们在敬拜的时候也是遇见主，所以为什么我们要清楚知道那个差传的意义？ Karena setelah si orang tanpa nama ini berjumpa Yesus, mengalami perubahan, kemudian kata-kata Tuhan Yesus itu, pulanglah, beritakanlah, itu kalimat pengutusan. 就是当这个人遇见主之后，主最后对他说的话，就是差遣他，叫他回家去，将个好消息传出去。 Jadi bagian akhir dari kebaktian, pengutusan merupakan jembatan, jaminan, dan janji. 所以在敬拜结束之前的那个差传呢，其实就是我们的一个桥梁、我们的保障和我们的承诺。 Pengutusan merupakan jembatan supaya kita hidup sebagai gereja misional di tengah dunia. 不错，这个差传是一个桥梁，就是让我们能够在过生活的时候，就是在传讲上帝的信息。 Saya percaya semua jemaat GKI akan mengatakan yes, all life is worship. 我相信每个在座的弟兄姐妹都一定会说：是的，其实人生我们都是一个敬拜。 Nah, bagaimana hal itu diwujudkan? 但是怎么样去体现出来呢？ Nah, pertama dengan adanya seruan pengutusan yang terjadi seminggu demi minggu, saudara. 第一就是在那个敬拜结束之前有那个呼召，我们就是差传出去的。 Kalau Anda menyimak kebaktian GKI Kebayoran dengan teliti, seruan pengutusan selalu diambil dari kata-kata Alkitab yang adalah perkataan Tuhan. 如果大家留意的话，差传信息在这里国语堂常常都是什么呢？是取自圣经的经文。 Jadi perkataan pengutusan itu sebenarnya memberikan kita semacam jembatan, menyiapkan kita untuk menjembatani liturgi kebaktian dengan liturgi kehidupan. 所以差传信息其实就是我们在敬拜的时候，然后与我们之后我们要过的每天生活是一个桥梁。 Jadi pengutusan bukanlah perintah untuk kita pulang dari liturgos atau dari pendeta. 所以其实那个差传信息不是说那个主领的叫你们回家。 Saudari, kebaktian gereja tanpa kalimat pengutusan menunjukkan ketidakmengertian bahwa ibadah perlu berlanjut ke dalam keseharian. 如果一个敬拜没有差传部分呢，就是说他不明白敬拜跟我们每天生活是有关联的。 Jadi kalau tidak ada seruan pengutusan, maka all life is worship adalah sebuah teori dan slogan rohani belaka. 所以差传如果在敬拜结束之前没有的话，
我们讲的那个生命是敬拜，其实只是空洞，而且只是一个口号罢了。Jadi seruan pengutusan ini sangat penting karena menjembatani ibadah ritual di dalam gereja atau di rumah secara virtual dengan ibadah di dalam realita kehidupan. 所以差传部分是非常重要，它是我们敬拜耶稣和我们要过每天生活的一种连接，一个桥梁。 Nah sayangnya masih ada gereja yang merasa khotbah adalah klimaks dari sebuah kebaktian. 但是很可惜，还是有很多的教会以为讲道就是崇拜之中的高潮。 Jadi setelah khotbah tutup doa maka kebaktian selesai tanpa seruan pengutusan. 所以很多时候就是讲完道祷告，然后就回去，完全没有那个差传部分。 Saya pernah kebaktian di Saddleback Church, California Selatan, gerejanya pendeta Rick Warren. 我曾经在南加州 Rick Warren 的马鞍山教会敬拜。 Si pendeta di akhir kebaktian berkata, "Oke folks, see you next week, bye bye." 很多他们在结束敬拜之前说什么？好了，待会儿大家回家去吧，我们下个礼拜再见。 Semoga gereja ini sudah melakukan perubahan, ya. 我盼望这个教会有所更改了。 Karena Pastor Rick Warren menjadi berkat yang luar biasa. 不错 ，Rick Warren 的牧师是一个对别人是一个大的祝福。 Tetapi kalau kita mengakhiri kebaktian dengan cara, "Oke folks, see you next week, bye bye." 但是如果我们是以这样做结束的话，好，大家回家吧，下个礼拜再见。 Gereja seperti demikian sesungguhnya memperlakukan komunitas orang percaya hanya sebagai homo sapiens, makhluk intelektualis. 如果是这样的话，教会只是把那个会众当成是什么呢？当成是只是有知识的人类而已。 Kita sebenarnya diciptakan Tuhan sebagai homo adorans, worshiping human. 其实上帝创造我们是什么呢？是成为敬拜的人。 Jadi kalimat pengutusan itulah yang menstimulir kesadaran kita bahwa saya adalah penyembah Allah bukan cuma di gereja tetapi juga di tengah keseharian kita. 所以差传的部分就是来提醒我们，我们不是在教会里敬拜上帝，在我们每天生活中，我们也是一样的敬拜他。 Sebab seruan pengutusan itu merupakan jembatan antara liturgi kebaktian dengan liturgi kehidupan kita. 因为差传的部分其实就是什么呢？就是我们在这里做礼拜，跟我们每天生活中的一个桥梁。 Yang kedua, kalimat pengutusan juga merupakan jaminan kehadiran Tuhan mengiringi kita untuk mengerjakan missio Dei. 第二个原因呢是什么呢？就是这个差传部分也是让我们感受到上帝的保障，就是他会赐给我们力量，让我们做成他宣教的工作。 Nah, kalimat pengutusan itu menjadi jaminan karena kalimat pengutusan tidak pernah dipisah dengan berkat. 差传经文能够成为上帝给我们的那个保障，因为不可以跟那个祝福分开的。 Saudari, kalimat pengutusan tanpa berkat menjadikan perintah Tuhan itu tanpa garansi bahwa Tuhan pasti menyertai. 如果差传没有祝福，把它分开的话呢，就是说上帝叫我们去做，但是没有给我们保障，没有给我们能力。 Tentu berkat di akhir kebaktian itu bukan doa. 当然，那个祝福在最后的祝福不是一个祷告。 Jadi kalau gereja pakai istilah doa berkat sebenarnya itu salah. 所以教会有说那个祝福祷告其实是错的。 Nah, karena bukan doa, maka jemaat itu nggak perlu tutup mata seperti mau doa. 因为不是祷告，所以会众不需要闭上眼睛，好像要在那里祷告一样。 Doa adalah kata-kata umat kepada Tuhan. 祷告是那个指明对上帝的说话， Berkat adalah kata-kata jaminan Tuhan kepada umat. 而祝福呢，就是上帝对他指明所说的话。 Jadi pengutusan berkat adalah pasangan yang tidak boleh dipisah. 所以那个祝福跟那个差传是不可以分开的。 Ibarat seperti pandemi saat ini, saudara yang terkasih. 就好像现在这个疫情一样， Kita semua diperintahkan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. 很多时候他叫我们什么呢？戴上口罩，勤洗手，而且保持距离。 Tapi kalau tidak ada jaminan masker tersedia, hand sanitizer ada, jaga jarak pasti menurunkan laju penyebaran, maka semua perintah itu kehilangan kekuatannya. 但是如果没有供应我们那个口罩、洗手液，或者也没有保障保持距离，真的
会使我们不容易感染的话，那就没有功效了。 Demikian pula dengan perintah pengutusan dari Tuhan akan kehilangan kekuatan sebagai jaminan ketika berkat dari Tuhan tidak dideklarasikan. 照样的，在差传的时候，如果上帝没有祝福，那也是没有一种使我们有能力去做他的工作。 Kalimat berkat di akhir kebaktian yang nempel dengan pengutusan menunjukkan bahwa Tuhan mengatakan, saya percaya sama kamu, kamu akan dimampukan untuk bisa melakukan pengutusan ini. 就是在结束之前有那个差传，然后有祝福，就是说明上帝说：“我相信你，我现在给你能力，你能够替我做传讲的工作。” Berarti sikap yang paling tepat dari kita adalah selalu siap, ya tadi sadar, berjaga-jaga, siap hidup beribadah dari Senin sampai Sabtu, dan pada saat kita menerima berkat kita buka dengan gestur tangan yang terbuka ini. 所以我们的回应是什么呢？我们的回应就是非常清楚，我们应该双手这样打开双手来接受上帝的祝福，就是让我们拜一到拜六也是过敬拜的生活。 Jadi jaminan dari Tuhan itu kita visualkan, kita menerima jaminan tersebut. 所以我们就是用想象力，就是接受上帝给我们的那个祝福。 Kemudian di ujung banget kebaktian, jaminan dari Tuhan yang diberikan kepada kita, kemudian kita tanggapi dengan amin, amin, amin. 然后从上帝给我们的保障，我们以什么为结束呢？在那讲阿门，阿门，阿门。 Berarti nyanyi amin, amin, amin di akhir kebaktian bukan dengan mentalitas akhirnya selesai juga, akhirnya beres, akhirnya kita bisa pulang. 所以当我们唱完三一颂阿门，阿门，阿门之后，我们的想法不应该是最终也是完结，最终也是结束，最终我们可以回家了。 Nyanyian amin yang paling bagus sebenarnya adalah 3 kali amin, simbol trinitaris. 所以其实最好的三一颂应该讲3次的阿门，因为这个是代表三一上帝。 Dan kita semua tahu arti amin adalah yes Lord we will do it. 我们也知道阿门的意思是说，是的主，我们会去做。 Dengan kata lain jemaat Tuhan, pengutusan berkat perlu dijawab oleh kita sebagai satu gereja. 所以在差传的时候，我们应该整体以一个教会的身份来去领受。 Artinya elemen terakhir di kebaktian yaitu pengutusan berfungsi juga sebagai janji kita mau melaksanakan liturgi kehidupan. 那也是说在结束前那个差传的呼召，就是说表明我们愿意在我们的每天生活中也是过敬拜的生活。 Dan janji ini bukan kita nyatakan sebagai individu Kristen, bukan. 而且这个承诺不是我们个体这样做出的， Kita nyatakan janji ini sebagai satu gereja. 我们是以整体整个教会来做出这个承诺。 Jadi ketika Anda nyanyi amin, 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 saudara-saudari sebenarnya juga janji untuk saling menopang satu keluarga Allah di GKI Kebayoran Baru ini. 所以当我们唱阿门阿门阿门的时候，我们也是在那承诺，我们愿意彼此的去扶持。 Ini yang kita butuhkan sekarang, saudari. 这就是现在我们所需要的。 Pandemi ini sekali lagi menguji iman kita bukan hanya sebagai pribadi Kristen. 这个疫情其实不只是考验我们个人成为基督徒的信心而已。 Pandemi ini menguji gereja yang adalah keluarga Allah. 这个疫情也是考验这个整个教会，其实就是上帝的家。 Oleh karena itu pada saat kita mendengar pengutusan berkat dan kemudian kita respon amin, 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 mari wujudkan janji kita kepada Tuhan untuk saling memperhatikan di dalam satu keluarga Allah ini. 所以弟兄姐妹，当我们接受了上帝的差传呼召，那么我们应该体现在那个教会的成员里，我们应该彼此的扶持，彼此的帮助。 Kita saling bertanya keadaan satu sama lain, saling mendoakan dengan spesifik, saling menolong secara konkret, saling menguatkan satu sama lain. 我们互相的问安，然后互相的在那里为他人祷告，而且也是持续不断以具体的行动来去帮助他们。 Dan terlebih penting di dalam satu keluarga, saudari. 更重要的就是整个都是一家人。
Karena udah lama di dalam satu rumah, kemudian ada konflik, dan kemudian sekarang tidak mau saling ngomong, relasi tetap tidak berubah. Mari kita saling memaafkan. 可能在之前我们有什么冲突，有什么争端，我们现在开始就要彼此的去饶恕。 Nah sayangnya masih banyak gereja sosial interaksi mengadakan ibadah virtual yang memisah-misah anak-anak dengan orang tuanya. 但是很可惜，现在在网上敬拜，很多教会那些孩子跟父母亲也是分开这样敬拜。 Akhirnya sudah satu atap rumah pun masih terpisah. Anak kebaktian di kamar sendiri, orang tua di ruang tamu. 虽然在同一个屋檐下，但是孩子们呢就在自己的房间敬拜，而父母亲就在其他地方敬拜。 Mari hati-hati dengan hal ini sosial 我们 interaksi. 要特别关注于这一点呢，弟兄姐妹。 Kita sudah dikondisikan ibadah virtual di rumah sekeluarga. 现在我们其实在网上敬拜的时候，应该是整个家庭一起敬拜。 Karena ketika kita nyanyi amin, 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 atau kita menutup kebaktian, kita diutus, kita itu berjanji mau melaksanakan liturgi kehidupan. 因为当我们讲阿门阿门阿门这样做结束的敬拜的时候，我们就是已经承诺要去在我们每天生活里度过敬拜的生活。 Dan liturgi kehidupan nomor 1 diwujudkan di keluarga. 那么在那个生活的秩序当中，最早体现的就是在我们的家庭里。 Kalau kita terus menggunakan momen virtual ini memisah keluarga, akhirnya masalah relasi tidak akan pernah beres. 如果我们用这个网上敬拜，仍然这样分开分化这个家庭的话，那么家庭的问题从就不会得到解决。 Ibadah yang sejati mencakup kehadiran kita beribadah dengan liturgi kebaktian dan menghadirkan diri kita buat orang lain, pertama keluarga kita. 真正的敬拜不只是在崇拜当中所体现，而且也是在我们的家庭中体现我们那个敬拜的人生。 Tanpa keduanya ibadah tidak akan diterima dan tidak berkenan kepada Allah. 在这两方面缺一不可，要不然就不会讨上帝的喜悦，也不是真正的敬拜。 Ibadah melalui liturgi kehidupan sehari-hari adalah bukti bahwa saudara dan saya sudah betul berjumpa dengan Tuhan dan melakukan penyembahan dengan benar. 当我们在每天的生活中都体现我们敬拜的那种生活，就表现出我们是真正的明白那个敬拜的意义。 Mentalitas dan sikap kita sebagai penyembah yang sejati nampak di dalam kehidupan sehari-hari. 那么从我们每天的生活中，我们所谓的敬拜者，真的就是能够被表现出来。 Salah satu wujud yang langsung kelihatan di dalam Markus sosialitasasi adalah sikap dan mentalitas yang tersungkur menyembah Tuhan Yesus. 在第5章，我们看见就是有几处都是讲到他们是匍匐敬拜在主耶稣面前。 Orang yang dibebaskan dari belenggu kuasa jahat tersungkur di hadapan Yesus. 从污鬼势力被释放出来的，他就匍匐敬拜在主耶稣面前。 Kepala rumah ibadat Yahudi tersungkur di depan kaki Yesus. 管犹太会堂的，他也是匍匐在主耶稣面前。 Perempuan yang menderita pendarahan 12 tahun tersungkur di depan Yesus. 患12年血漏的妇女也是匍匐在主耶稣面前。 Seorang ibu dari Siro Venesia non Yahudi tersungkur di depan kaki Yesus supaya anaknya disembuhkan. 也有一个外邦人，她也是妇女，她也是在主耶稣面前匍匐。 Inilah yang perlu terjadi dalam kehidupan seorang penyembah sejati, tersungkur baik secara rohani maupun fisik. 真正的敬拜者也应当如此，不论在身心灵方面都应该是匍匐敬拜在主耶稣面前。 Tersungkur berarti kita secara rela, tunduk, mau melakukan janji di hadapan Tuhan yang sudah mengutus kita. 匍匐的意思就是我们承诺、答应，而且愿意去做上帝所差遣我们去做的。 Jadi Bapak Ibu, saudari jemaat Tuhan, pengutusan berkat amin tentu termasuk doksologi merupakan elemen 3 serangkai yang tak terpisahkan. 所以弟兄姐妹，其实讲的是差传，还有祝福和最后的阿门颂、三一颂，是缺一不可，是有整套的。 Melalui 3 elemen 3 serangkai tersebut, kita diajak menyadari pengutusan dan menyikapi pengutusan sebagai jembatan, jaminan, dan janji.
借着这3个元素，让我们能够明白，就是拆船的部分呢，就是一个桥梁，也是一个保障，也是一个承诺。Mari ubah pengertian kita, sikap kita ketika kita mendengar seruan pengutusan, berkat dan respon amin. 当我们听到那个拆船信息之后，然后还有那个祝福和我们回应做阿们，但愿我们对这一些都会有新的理解力，明白它的真正意义。 Kiranya Tuhan memberkati kita. 但愿主能够祝福我们每一位。 Mari kita tundukkan kepala, kita naikkan syukur untuk firman-Nya. 我们一起低头，我们在这里向主感恩。 Saya undang jemaat dimanapun Anda berada, berdoa secara pribadi merespons firman barusan. 我邀请各位弟兄姐妹，无论你在何处，在那里低声祷告，回应上帝的道。 Nyatakan kepada Tuhan dalam doamu apa yang engkau mau ubah. 你对上帝说，你愿意改变什么呢？ Hanya kepadamu ya Allah Bapa Surgawi kami berserah. 只有仰望你，我们将自己交托给你，主。 Hanya kepadamu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. 只有向主耶稣我们感恩， Dan hanya kepadamu Roh Kudus kami memohon. 而且只有向圣灵我们这样祈求。 Tolong kami sadar dan berjaga-jaga. 但愿我们能够醒悟过来，而且要谨慎谨守， Supaya kebaktian virtual yang kami lakukan kami sikapi dengan tepat. 使我们做网上敬拜的时候，能够有好的态度和回应。 Tolong kami untuk tidak meremehkan kehadiran-Mu meskipun kami tidak bisa melihat. 但愿我们虽然看不见你，也不要轻视你的临在。 Tolong kami tidak dikecoh oleh tipu muslihat si jahat di dalam perasaan-perasaan kami yang mungkin kurang merasakan kehadiran-Mu. 但愿我们不要受那恶者的欺骗，好像在感觉上觉得你不与我们同在。 Tuhan tolong kami untuk tidak pernah melupakan bahwa Engkau sudah tergantung di atas kayu salib. 主啊，求你帮助我们，不要忘记，其实你已经为我们被吊在十字架上。 Penderitaan kami sudah Engkau serap dan Engkau sudah matikan di atas kayu salib itu. 我们一切的痛苦，其实你都已经在十字架上打败了。 Tuhan tolong kami untuk hidup sebagai sebuah ungkapan penyembahan kami. 主啊，但愿我们的人生就是一种敬拜的人生。 Sehingga ketika kami kebaktian virtual pun kami mempersembahkan tubuh kami. 当我们在网上做敬拜的时候，仍然献上我们的身体。 Kami mau jadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu. 我们愿意成为一个火祭，是馨香的祭，是圣洁，是纯洁，你所喜悦的。 Tuhan tolong kami karena kami dihimpit dengan berbagai budaya di dunia ini. 主啊，求你帮助我们，因为我们被多种的文化被挤压。 Terlebih lagi mampukan kami untuk terus-menerus sadar dan berjaga-jaga. 而且赐给我们力量，让我们能够谨慎自守， Supaya kami tidak dijatuhkan oleh tipu muslihat iblis. 使我们不至于中那个撒旦的诡计。 Tuhan kasihanilah kami. 主啊，求你怜悯我们， Mampukan kami melakukan firman-Mu. 赐给我们力量，能够活出你的道。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. 奉耶稣基督的圣名，我们这样祈求和感恩。 Amin. 阿门。